Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yunus. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan zakat emas. Okey, saya akan menerangkan apa itu zakat emas. Emas merupakan sejenis logam yang sangat berharga dan berguna. Sejarah telah membuktikan sepanjang ketamadunan awal Islam, emas merupakan medium utama selain perak bagi pertukaran barter dan alat transaksi bagi mendapatkan produk yang diperlukan. Islam memandang emas sebagai simbol kekayaan harta yang berharga dan mampu berkembang. Pada masa dahulu, emas diguna sebagai wang dalam urusan jual beli. Emas ditempa menjadi kepingan berbentuk shilling iaitu dinar dan juga dibentuk menjadi barang perhiasan wanita. Oleh sebab keistimewaan yang dimiliki oleh emas dan menjadi ukuran kekayaan, maka Islam mewajibkan zakat ke atas emas. Dalil zakat emas. Kewajipan menunaikan zakat emas telah disebutkan secara terang dan jelas dalam kitab suci Al-Quran yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperik sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Rasulullah SAW telah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, siapa sahaja yang menjadi tuan punya emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat nanti, akan disediakan kepadanya hamparan api yang dipanaskan oleh neraka. Dengan api itulah akan diselarkan rusuk dan belakangnya. Sahih Muslim. Umumnya emas yang boleh dizakatkan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama adalah emas yang disimpan, yang kedua adalah emas perhiasan wanita, dan yang ketiga adalah emas diniatkan untuk pelaburan dan membuat keuntungan. Ulama mengenai zakat emas. Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata dalam Fatwa Al-Mu'asirah, fatwa masa kini, perkara yang telah sedia maklum bahawa para fuqaha berselisih pendapat tentang kewajipan zakat terhadap perhiasan emas dan perak. Mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib zakat ke atasnya apabila telah cukup nisab. Sama ada cukup nisab itu tanpa campurkan dengan harta lain ataupun dicampurkan dengan harta lain. Adapun bagi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, perhiasan yang harus dan digunakan untuk gunaan biasa, mereka mengatakan bahawa tidak wajib zakat ke atasnya. Pendapat inilah yang saya tarjih benarkan dan fatwakan berdasarkan dalil-dalil yang telah saya huraikan dengan panjang lebar di dalam buku Fiqh Al-Zakah. Klasifikasi emas yang dikenakan zakat. Al-Qaradawi mengkategorikan emas yang dikenakan zakat kepada 2 kelas, iaitu pertama, emas yang dimiliki sebagai bahan belum proses seperti jongkong atau dijadikan bahan pertukaran dalam urus niaga iaitu mata wang dan sebagainya. Keduanya pula, emas yang dimiliki dalam bentuk barangan seperti peralatan, barang perhiasan, barang kemas dan sebagainya. Kesemuanya ini tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dikenakan zakat. Manakala institusi zakat di Malaysia pula mengklasifikasikan emas yang dikenakan zakat kepada 3 bahagian, iaitu emas yang disimpan ghairul hali, emas perhiasan wanita hali, dan emas yang dilaburkan untuk membuat keuntungan. Hukum zakat emas perhiasan. Ulama berbeza pendapat dalam hukum mengeluarkan zakat emas perhiasan wanita. Secara umumnya, pendapat ulama boleh dibahagikan kepada 2. Pertama, pandangan yang mewajibkan yang dikeluarkan oleh Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin bin Ash, Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jabir, Atha, Mujahid dan lain-lain lagi. Mazhab Hanafi, Zahiri dan Zaidiyah juga menyokong pendapat ini. Mereka bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam At-Taubah ayat 34 dan juga hadis yang bermaksud keluarkanlah zakat harta menjadi bersih jiwamu. Kedua, pendapat yang mengatakan emas yang dipakai sebagai perhiasan tidak wajib
ke atasnya seperti pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Asma binti Abu Bakar dan beberapa orang lagi. Mazhab Maliki, Hambali dan pendapat yang ketara daripada Syafi'i dan Ja'fariyah juga mendukung pendapat ini. Contoh pengiraan zakat emas. Senario 1. Emas yang dipakai seperti gelang, rantai dan lain-lain. Jumlah emas terdapat 900 gram. Kiraan zakat emas dikenakan zakat sebab lebih uruf iaitu 800 gram. Berat lepas uruf sama dengan 100 gram, di mana 900 gram tolak dengan 800 gram. Jadi selepas ditolak mendapat 100 gram. 100 gram didarabkan dengan harga emas semasa. Sebagai contoh, harga emas semasa sekarang RM295 Malaysia dan kalikan dengan kadar zakat emas yang dikenakan 2.5%. Akan jumlahnya adalah RM734 yang mana seorang itu perlu membayar zakat dengan jumlah RM338. Okey, senario yang kedua, emas yang dipakai adalah sama berjumlah 90 gram. Emas yang tak dipakai berjumlah 90 gram. Emas yang tak dipakai 50 gram. Kiraan zakat emas. Emas tak dipakai dikenakan zakat sebabnya lebih 85 gram. Emas yang dipakai tidak dikenakan zakat sebab kurang 800 gram. Jadi 90 gram dikalikan dengan harga emas semasa dikalikan dengan kadar zakat. Jadi kita akan dapat jumlah yang perlu dibayar zakat. Okay. Senario yang ketiga, emas yang tak dipakai 50 gram, emas yang dipakai 900 gram. Kiraan zakat emas perlu dicampur keduanya, 50 gram tambah dengan 100 gram, yang mana 900 tolak dengan nisab emas iaitu 800 bersamaan dengan 150 gram. Jadi 150 gram dikalikan dengan harga emas masa RM295 dikalikan dengan kadar zakat emas iaitu 2.5% sama dengan RM1106 adalah jumlah yang perlu dibayar zakat. Syarat-syarat wajib zakat emas. Yang pertama, mestilah Islam. Zakat diwajibkan ke atas umat Islam sahaja. Ia tidak diwajibkan ke atas orang kafir atas dasar kewajipan yang dituntut di dunia. Yang kedua, cukup nisab. Harta itu mestilah mencapai atau melebihi nilai nisab bagi harta tersebut yang ditetapkan berdasarkan hukum syarak atau fatwa setempat. Yang ketiga, cukup haul. Harta tersebut hendaklah berada dalam milikan sempurna pemilik selama tempoh 1 tahun hijrah. Yang keempat, milik yang sempurna. Harta tersebut mestilah milik sempurna pemilik. Pemilik mempunyai kuasa penuh ke atas pengurusan harta tersebut. Sebagai contoh, harta tersebut tidak digadai atau dicagar. Dan akhir sekali, merdeka. Pemilik harta mestilah seorang yang bebas dan berkuasa dalam menguruskan harta tersebut mengikut kehendaknya. Pemilik harta bukan seorang hamba, muflis atau tertahan dari pengurusan hartanya.